siapa atas muka bumi ini, siapa yang duduk atas muka bumi ini, orang yang mula-mula sekali sembahyang asar. Asar, asar. Siapa yang mula-mula sembahyang asar, siapa dia mula-mula sekali atas muka bumi. Asar dia time dia macam mana? Time dia bila kita berdiri, dia punya bayang-bayang kita lebih sikit daripada kita. Betul? Kita punya bayang-bayang dia lajak sikit daripada bayang-bayang kita, dia macam tinggi sikit daripada kita. Bayang-bayang kita ikut kita. Tapi nak abang kata sebab matahari dia berada di dekat satu paras yang menyebabkan dia jadi panjang bayang-bayang kita, maka masuklah waktu masa. Okey, siapa yang mula-mula atas muka bumi ini, dia sembahyang ketika mana matahari condong sikit, bayang-bayang panjang, ada orang sembahyang masa itu. Siapa dia orang yang mula-mula sembahyang? Yang itu soalannya. Saya tanya macam ini. Ada satu orang Nabi, dia berdakwah di satu kawasan. Ustaz, kalau ada salah-salah sejarah, dia mengajak dan mengajak orang balik kepada Islam. Seorang pun tak orang nak mau dengan cakap dia, ada lah lebih kurang berapa kerat saja orang yang dengan cakap dia. Jadi dia pun dakwah lagi. Las-las yang ikut dia tak sampai 80 orang, tak sampai 60 orang, dan ada setengah kata tak ada pun yang ikut dia dalam 5 orang, 10 orang saja yang ikut dia Nabi ini. Maka Nabi ini dia rasa awak yang aku cakap ni pada tak betul kan? Awak benar yang aku cakap ni pada salah kan? Sedangkan aku ajak semua orang, jom kita semua Tuhan yang satu. Dia yang cipta kita, dia yang buat kita. Pasal apa orang tak boleh nak terima benda tu? Jadi bila dia berdakwah, dah dakwah orang tak mau dengar. Dalam masa yang sama, dia lebih tutup, dia lebih kata, dia lebih kata tutup, dia lebih kurang. Dia rasa kecil hati dia. Bila dia rasa kecil hati dia, dia terasa sikit hati dia, dia terus kata, Ya Allah, Ya Tuhanmu, penduduk tempat aku ni dia tak mau dengan apa yang aku dakwah untuk bawa pada kamu. Kamu balas apa? Ikut apa yang kamu nak balas. Ingat, Nabi dalam banyak peristiwa, memang Nabi-Nabi ada certain Nabi yang dia tak tahan dia orang dekat umat dia, dan kena tak? Ya, kena. Contoh sama? Contoh Nabi Musa. Nabi Musa masa dia lari dekat Laut Merah tu, yang dia nak belah laut tu, sampai dekat laut tu, umat dia kata apa? Nabi Musa kata nak bawa kami lari daripada Firaun. Sekarang depan laut agak Firaun. Nak berenang? Biarlah kalau saya pun tak mana-mana. Berenang setempat, mana kita berenang untuk setempat. Subuh-subuh macam mana pun duduk situ. Dia tanya lah, yang tu saya mana kata untuk survival boleh. Kalau nak nampak apa kapai main Nabi tu, kalau saya boleh sebab, insyaAllah. Tapi nak selamatkan rumah Allah tak ada. Sebab tu saya tak mau kasi saya bilang. Kalau jadi apa-apa kan saya tak ada mana, tak kasi saya tolong isteri saya. Koman lah. Ataupun nanti kami Lampung lebih menang. Okey. Jadi apa nama orang kata? Depan belakang Firaun Luqman. Kata kamu nak selamatkan kami. Yang ini kalau dia main dekat kita dengan kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa marah. Yang dekat ada yang kita tolong dekat Allah. Dalam doa dia dikata apa? Ni kaum Firaun ni jahat sangat. Tangkap mereka, kunci mulut mereka, nanti dekat akhirat goda betul-betul. Dia cakap dalam doa dia. Maka apa terjadi? Allah kata Musa angkat kanan, katok dekat laut tu, katok boleh. Pukul lah. Pukul. Tapi kalau cakap kata pukul, dia tak kenal dengan laut tu, nampak macam pukul laut. Pukul. Dia kalau katok lagu tu. Macam lagu Harry Potter tu. Katok laut tu untuk Allah doa dalam Quran kata apa? Dia jadi seolah-olah macam bukit yang tak ada penghujung. Dia naik atas laut tu macam
Jadi depan mereka itu Firaun semua dia sampai ke tengah laut dah. Masa sampai ke tengah laut tu, nampak ada Allah punya strategi. Allah punya cakap lah. Dia punya susun cara bagi kita sampai jadi nervous tengok. Apa dia? Nabi Musa tadi dah sampai dekat tepi laut. Laut tak terbelah. Apa salahkah Tuhan buat masa Nabi Musa kata, jom ikut aku dari sini. Masa sampai tak dan sampai dekat laut itu yang insaf mata kaji dia terbuka tu laut. Oh, dah buka tu, lintas tu, tak salah. Pasal apa dah memang tahu kata Musa sampai situ. Tapi dia bagi berhenti, tak tahu di mana. Dia tak tahu di mana, angkat tangan doa. Sementara tu dan Firaun sampai dekat. Pasal apa? Cerita dia, bila dia sampai dalam distance yang Allah mahu, jarak dia Allah mahu. Bila belah laut, Musa lintas tengah dia baru sampai. Jadi dia sangka dia boleh tangkap Nabi Musa. Jadi bila Musa naik atas seberang, dia pada ada tengah laut, baru anak dia tahu. Cuba kalau belah awal, depan ini dah sampai hujung sana, Firaun kami dah sampai sini. Mesti Firaun sekali tadi mesti berangkat atau satu pun. Nampak? Itu kata Tuhan punya strategi sama macam cerita siapa? Sama macam cerita Aisyah kenal dengan Safwan tu. Kau ingat nak cerita? Tak ingat betul nak ada cerita tu. Tak tahu nak belajar sebanyak tidak. Aisyah suatu hari bila kebiasaan Nabi SAW kebiasaannya bila Nabi nak keluar musafir, Nabi akan buat jamu undi sebab Nabi ada isteri yang ramai. Jadi pengajaran dia apa di sini kata boleh kahwin banyak. Okay? Itu kenapa? Tidak boleh. Tapi siapa tak mau tak apa kahwin satu, Tuhan kata kalau takut tak adil fawahidah, kahwin satu cukup. Dengan syarat kena kahwin juga dengan tak kahwin. Mudah-mudahan Allah kurnia dapat jodoh dekat semua dengan jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Kemudian bila jadi itu yang tuamu yang baru yang kuat. Lepas tu apa nama bila cabut undi giliran kali tu nak keluar naik nama Aisyah. Bila naik nama Aisyah pun ikutlah Nabi musafir pada ketika itu. Dia ambil jenis lagu macam lepas buat bangsai dekat atas muntah kan. Jadi Aisyah duduk dalam tu jenis tutup, tak nampak siapa ada dalam lah. Dan Aisyah masa awal-awal kahwin dengan Nabi, macam kita baca dalam hadis yang Nabi main aci jigat dengan Aisyah. Nabi main aci jigat dengan Aisyah. First round Aisyah menang, Nabi kalah. Lama lepas kita kahwin, Nabi kata ke Aisyah, lama kita tak lawan lagi, jom kita lawan lagi. Kali kedua Nabi menang, Aisyah kalah. Sebab dalam hadis tersebut kata Aisyah badannya agak comel sedikit pada ketika itu. Jadi kalah daripada Nabi. Jadi Aisyah masa mula-mula musafir dengan Nabi, badannya masih cantik elok lagi. Jadi masa naik ada muntah, orang tak terasa dia ada sama saja. Jadi masa naik musafir malam hari itu lepas dah pergi ke tempat yang mereka Nabi, balik daripada situ Aisyah ada rasa sakit perut. Jadi Nabi ketika malam itu semua berhenti rehat. Jadi Aisyah ni dia tu pun tak bagi tahu siapa sebab dia ingat barangkali mungkin lambat nak nak bertolong. Dia pun pergi toilet belakang jom sikit air. Saja bagi nampak gambaran tu. Jadi bila dia pergi dekat RNR, dia lama dengan Aisyah pergi lama. Dia ada story dia dalam situ. Aisyah pergi lama, ni ada RNR. Dia pergi lama. Dia pergi nama-nama lama dekat RNR sampai masa Nabi kata jom kita semua berangkat. Jadi semua pakat lain. Dalam hadis itu huraian ulama kata sebab Aisyah terlalu kecil pada ketika itu, saiz badan dia tak terasa. Jadi masa naik muka tu tak nampak kata ada Aisyah, tak ada. Dan dia assume Aisyah ada dalam. Kemudian bila dah bangun dah berjalan dah, Aisyah pun balik daripada dia punya RNR. Tadi tengok semua rombongan dah tak ada. Dan Aisyah punya akal sebab dia cerdik, dia kata saat lagi dalam perjalanan mesti ada orang ataupun Nabi sendiri tanya Aisyah macam mana hang dekat dalam tu okey ke? Sela-sela tengok Aisyah tak ada, mesti dia patah balik tempat Nabi. Maka Aisyah pun tunggu dekat situ sampai dia tertidur. Dia assume kata Nabi nanti nak buat lagi tu. Ya, sebelum kita pergi lebih jauh, hamba kena ingat tahu Nabi Musa dengan tentera dia kalau ada seorang kau Firaun tak kenal anak lagi. Jangan lebih yang lama tengah-tengah
Safwan. Dalam cerita Nabi ni, Safwan ni dia di-assign oleh Nabi tugasan dia apa? Dia akan delay daripada grup-grup yang berjalan beberapa jarak sebab takut jadi kes macam ni. Ada barang terjatuh ke, ada orang pingsan ke, ada unta lari ke, apa-apa. Dia yang main lambat sikit beberapa distance yang lambat, dia nampak dia bawa balik sekali lagi. Jadi tak ada lah barang yang tertinggal, ataupun rombongan dah sampai dah ke Mekah atau ke Madinah, dah sampai dah ke Madinah. Unta sekong tak ada. Tak apa. Safwan ada sekali lagi dia bawa balik. Nampak sebab dulu tak ada handphone nak halo-halo. Jadi dia tak boleh buat lagu, dia tinggal siap-siap pesanan suara. Kalau jumpa barang kita bawa balik. Alright. Jadi Safwan sampai tengok dia kenal Aisyah tu tengok kat situ. Dia kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja yang Safwan kata. Mana kata dia tak ada tersembang, kata dia tertinggal saja kalau belakang ni. Dia tak ada tersembang lagi tu. Sahabat Nabi tu yang tu kata amanah tu. Cerita ni Aisyah yang cerita dia kata Safwan sampai Safwan kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Safwan terus bagi arahan Aisyah naik atas unta aku, jom kita balik. Itu saja Safwan buat. Maka Safwan pun bawa Aisyah. Kan sebab distance perjalanan selang beberapa jauh. Jadi Nabi apa semua sampai dahulu. Sampai tengok Aisyah tak ada. Bila tengok Aisyah tak ada, kenalah pula bertunggu. Itu masa nak masuk kota Madinah daripada jauh ada satu orang. Dia ni tak boleh pakai yang orang. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni ketua munafik dia nak jadi macam dalam filem lah. Kan kita dah tengok macam dalam filem bawang merah bawang putih kan. Kawan tu bagi kat kawan tu yang jahat. Dia yang kena buat kes tu. Dia bawa cerita. Sama macam Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang kena buat. Safwan bawa Aisyah naik daripada jauh nak masuk kota Madinah. Kalau nampak kat Abu Bakar ke, nampak dekat Ali ke, tak ada masalah. Nampak ke dia dulu. Dia sudah berhampak dekat semua orang. Kata Aisyah sudah buat benda terkutuk dengan Safwan. Padahal dia tak nampak. Ada orang-orang macam ni dalam kalangan kita ni. Ada. Dia tak tahu apa-apa. Dia nampak kawan tu jalan tak pakai kaki. Dia tak pakai kaki. Tak pakai. Jalan tak pakai kasut. Dia sudah kata ni. Tengok dia dulu belajar silat. Tak mahu apa. Jadi tu wali jalan tak pakai kasut. Wali kasut dia basah. Nampak tak jalan cerita yang sampai pula laju mulut kawan ni lalai patah balik badan. Belajar silat dia kata tak belajar silat. Baik dia kata abang belajar silat orang tak pakai kasut tengok cerita wali. Dia kata kasut aku basah aku sidai jadi dalam situ kena hujan. Nak suruh aku selum sana jadilah cekal dia kata. Tapi yang kawan mula tadi tu dia tu dah cari balik tak jumpa dia. Dia bawa cerita tu last kali cerita jumpa ni orang jahat. Macam siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul bin Syarqani. Janganlah terjadi macam tu lah. Kita terutamanya di sekolah. Saya pun biasa sekolah pelajaran, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua sekolah cerita je ni macam bertemu lebih cepat sangat sebab dekat sekolah. Cikgu tolong ingat cerita ni, jangan jadi Abdullah bin Ubay. Tolong jangan sebar cerita. Kita tak tahu jumpa orang pun tanya. Berani kerana benar, takut kerana salah. Hang berani hang tahu benar tu pergi kerana hang orang benar. Betul ke hang buat lagu ni? Betul ke jadi macam ni? Kita tanya dia. Jangan bertanya orang ujung-ujung dia. Nampak cikgu jaga jangan buat tabiat macam ni. Sebab apa? Saya sempat nak belajar satu sekolah. Kes-kes macam ni sampai cikgu terajang pintu pecah. Cikgu bila terajang pintu pecah, anak murid tolak masuk bagi hancur. Maksud apa? Anak murid tengok cikgu. Cikgu jaga, emosi kena jaga. Nak jadi seorang pendidik, macam-macam kita nak jumpa. Macam mana cikgu-cikgu nak jumpa nanti di sekolah, macam tu juga saya jumpa. Malah saya jumpa lebih ramai PN macam-macam. Betul, tak sat tadi dalam bilik saya lalu baca SMS. Ada lah yang belum macam-macam. Yang tanya masalah agama tak apa. Yang jenis ni yang duk mimpi Ustaz Ron ni, masya-Allah. Yang kata saya semalam mimpi Ustaz lah, arah tuju saya lah. Kalau SMS lelaki lagi soyo.
Tapi kalau perempuan pun dah seriau. Macam-macam cerita. Macam mana tuan-tuan nak jumpa? Saya pun jumpa orang yang sama. Saya pun jumpa orang yang sama. Cerita kita Nabi ajar macam mana nak cakap benda baik. Hang tak boleh hadapi dengan perkataan yang baik. Hang diam duduk diam sorang-sorang. Tak usah lebih mengadu domba apa tak usah. Ni jadi macam Abdullah ni, kita tengok cerita ni hujung dia jadi macam mana. Sampai efek dia kena ke Nabi. Kesian lagi. Bila dia sebarkan berita tu dalam distance nak sampai tu, dia dah hafal kata kawan dia apa semua. Madinah bukan dia besar sama macam kita zaman tu. Sebab zaman tu memerlukan air, dia kena duduk kelompoknya. Balik sampai ke telinga Nabi. Nabi dengar orang tu kata isteri dia sudah buat curang dengan Safwan, sahabat dia. Sebab dia percaya Safwan lah tu dia assign Safwan suruh duduk belakang. Kalau dia tak percaya Safwan, kalau dia letak belakang sana di Safwan, solat semua barang yang jatuh. Pasal dia percaya dengan Safwan, dia hantar Safwan belakang sekali. Makna kata yang ni satu sahabat kawan dia. Bila kita nak tanya sebenarnya, kita tahu dia cerita Nabi dia. Cerita doktor climax ni. Lepas tu bila sampai Aisyah mula dulu jenis tengok orang. Aisyah kata aku masuk orang tengok aku. Tuan-tuan tahu tak jenis tengok orang ada cerita jenis tengok lalu orang tu makan apa? Jenis lagu tu dan ada siapa-siapa kawan tu kan perempuan siapa apa? Dah kami tu nampak sangat orang dekat jenis macam ni. Aisyah tu nampak Aisyah pasal tak sedar hati, dia balik rumah dia tanya dekat mak dia, mak apa yang orang berkata pasal saya ni? Mak dia jawab, iaitu isteri kepada Sayyidina Abu Bakar, orang kalau macam muda, cantik, suami hang pula ada banyak isteri, pasti akan jadi buah mulut orang cari bahan dan bahan. Ni tahun 1433 tahun punya indikator dalam nak timbul fitnah. Ini boleh bagi tahu. Hang lama suami hang kahwin banyak, hang orang yang baik mesti ada cerita dekat hang. Hang ini macam tu juga. Dia ada lebih sikit daripada orang lain, semua orang akan mengata dekat dia. Dia lama sikit, orang kata dekat dia. Lama orang kata pada memang Tuhan menginginkan dia. Dia handsome sikit, rambut luwes sikit, lebih mengata dia remoting. Dia memang rambut dia lalu tu rambut yang kotor. Kotor tu keriting, bukan kemetot. Dan rambut yang kotor, rambut yang luwes yang kacau dekat dia. Apa? Yang keempat ni pula rambut afro yang jenis afro. Kawan adik saya rambut afro. Adik saya dulu USN, kawan dia rambut afro. Rambut dia rupanya dia sangat berguna ketika nak menyorok. Jadi bila budak-budak ni naik motor bawa pagat, tengok dia ada rokok, dia balik dalam rambut kawan tu. Jadi pagat sampai tak jumpa. Menyelamatkan keadaan orang yang rambut tu. Kawan tu rambut afro boleh. Dia mengatakan kawan tu dia ni jenis mandi wajib tak sah. Saya bukan apa, maaf, izinkan saya sebagai rakyat Malaysia berkata-kata apa dia? Tuan, kita semua tahu lani terms dia semua nak sampai dekat pilihan raya apa semua nanti macam-macam jadi dosa. Kita dengan ilmu, amanah dengan ilmu. Guru kami Syekh Muhammad cukup marah kami kalau kami balik kalau untuk buat benda-benda ketahuan untuk mengutuk kawan tu kata kita tak mau baca. Suruh baca bahawa masih tak tahu baca. Suruh baca kitab mulia tak tahu baca. Tapi duk sibuk berkata dengan orang. Cikgu, jangan cari cara macam mana nak settle masalah adik-adik kita yang perlukan didikan agama dan didikan konvensional yang berguna. Itu tugas kita. Wallahu sambung ni. Nama nak kata, oh dia jumpa mak dia. Siti Aisyah jumpa mak dia. Mak, apa yang orang berkata dekat saya? Mak dia kata, hang ni orang yang lawa, suami hang kahwin banyak, pasti orang akan cari buah nak kata dekat hang. Sabang sudah buat tak tahu apa yang mereka kata. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila dia dengar cerita pasal anak dia daripada orang, Abu Bakar sudah jadi malu. Dia tak keluar rumah. Pasal apa? Pasal anak dia isteri Nabi. Kalau anak dia buat macam tu, dia nak tak muka tak mana
Dia kata, ayah ni duduklah daripada rumah mengenal nasib dia tu ada fitnah. Siapa yang bawa ni? Kawan yang tak tahu, tak ketahuan ni. Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Bila jadi macam tu semua cerita baik sampai telinga Nabi. Nabi dengar cerita macam tu. Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi panggil seorang lagi, siapa nama? Allah, bukan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa dia kata? Allah ke siapa? Saya tak ingat siapa seorang lagi. Saya pun nama dia Allah, tapi saya ragu-ragu. Jadi kita sebut sahabat Nabi seorang lagi sudahlah. Jadi Nabi panggil Sayyidina Ali, Nabi panggil sahabat seorang lagi. Bila Nabi tanya kat sahabat dia, hampa dengar cerita yang terjadi, apa pandangan hang tentang keluarga aku? Maka sahabat yang seorang lagi dia kata apa? Dia kata, aku sepanjang aku kenal isteri hang, aku kenal semua ya Rasulullah. Aku boleh kata satu saja, tak pernah aku dengar lagi cerita buruk pasal hampa. Tak pernah aku dengar cerita buruk pasal kamu ya Rasulullah dan keluarga kamu dan keturunan kamu. Aku tak pernah dengar. Mana kata Nabi dan isteri Nabi semua orang yang baik, alhamdulillah sampai sekarang mereka semua terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tanya kan, mana kata kawan ni dia sokong Nabi. Dia sokong Nabi. Dia kata tak ada yang ni orang bawa mulut dia lah. Bila Nabi tanya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dia punya jawapan dia lain sikit. Dia kata apa? Nabi, perempuan macam Aisyah banyak lagi. Mana kata ada can boleh kahwin lagi. Tapi dia habaq betul dulu. Dia kata perempuan macam Aisyah banyak lagi. Kamu, kalau kamu kata aku teringin kepada satu perempuan, tak ada perempuan dalam Madinah yang akan tolong semua mau dekat kamu. Sayyidina Ali kata begitu. Mana kata nak makan, Nabi kata tak ada apa, relax sebenarnya, tak ada apa. Ini kata kawan. Dia bukan lagi duk cucuk kawan dia. Dia kata itulah aku dah makan perempuan ni, hang tak mau berjaga-jaga, hang mau bicara dia lagi. Hang tengok dia buat apa dekat belakang. Bukan dekat belakang, senang apa cara dia jadi tambah lagi kawan. Ini bukan kawan yang dia mau tinggal dia. Kawan dia macam ni, dia kena percaya dengan kawan dia, kena percaya dengan keluarga kawan dia. Bila dia dengar orang tu kata pasal kawan dia, dia kata, apa jangan tu kata, selama aku duduk tidur rumah dia, aku duduk kawan dengan dia, aku tak pernah tahu kata dia nak buat benda-benda lagu ni. Tengok muka dia pun tak ada tanjak dia nak buat benda-benda lagu ni. Hamba tu selalu kata, hamba biasa tidur rumah dia tak biasa, hamba biasa makan dengan dia tak biasa, aku biasa makan, biasa tidur rumah dia. Dia nak kata dengan kawan, tu jadi kawan. Bukan jadi tokoh utama ni. Kemudian bila Nabi dengar macam tu, Nabi bangun, Nabi masuk rumah Aisyah, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Aisyah cerita ni, ceritanya Aisyah ni cerita hadis ni Imam Muslim. Assalamualaikum. Maka Nabi masuk rumah Abu Bakar, Nabi terus duduk. Bila Nabi duduk ada kursi tu, bukan kursi, Nabi duduklah. Nabi duduk, Abu Bakar ada, isteri Abu Bakar mana kata pak mentua lagi ada, mak mentua lagi ada, Aisyah juga ada dalam tu. Dan hadis ni Aisyah kata apa? Aku semenjak kes fitnah dengan Nabi tak jumpa dengan Nabi. Saya nak tanya tuan, kes ni berlaku berapa lama? 1 bulan. 1 bulan Nabi tak jumpa Aisyah. Pasal apa? Nabi pun tak tahu nak cakap macam mana dengan Aisyah. Aisyah kata, aku semenjak peristiwa tu, bila balik rumah, bila kata dengar orang aku kata dekat aku macam tu, maka aku kata dekat mak aku, maka betul lah orang tu kata dekat aku, kata aku nak buat jahat dengan Sofwan. Bermula daripada saat tu, tiap-tiap malam aku menangis sampai ke subuh. Aisyah kata, kesian. Siapa punya macam ni? Kawan ni. Punya ada. Wahai dalam sejarah, Abdullah bin Ubay ni, dia duduk semayang belakang tu imam dah. Tapi bukan kata belakang imam tadi sampai orang bukan itu lah. Yang sini kursi tu bagus lah. Tok Bilal 3 orang jubah hitam tadi. Yang ni lain dia. Itulah kata Allah. Kita mesti dengan cerita ni kita ambil macam mana cara Nabi susun bila benda jadi. Jadi bila selang lama tu Nabi pergi rumah Aisyah, Nabi bagi Assalamualaikum. Maka Nabi masuk rumah, pak mertua ada, mak mertua ada, Aisyah isteri Nabi pun ada dalam tu. Bila Nabi duduk, Nabi senyap macam. Kemudian Nabi kata, Asyhadu an la ilaha illallah wa annani Rasulullah amma ba'du. Nampak Nabi nak bercakap dengan isteri ni, nak bercakap kes, nak putuskan kes yang berlaku dalam rumah.
sampai macam tu punya asyhadu an la ilaha illallah wa annani rasulullah amma ba'du. Kita dalam rumah kita kalau nak cakap tak tahu dah jadi betul. Kalau abah nak bagi pesanan, kita nak bagi pesanan ke adik kita amma ba'du tak ada. Kalau kata pun amma ba'du, adik kata ayah hang satu buah kat aku siapa? Ataupun mau dia ambil nak ni pegang tongkat ni mau dia pegang. Tapi yang kata Nabi itu dia ajak kita cakap. Sebab tu bila starting saya, mereka jadi saksi. Setiap kali mula kuliah macam tadi lah juga intro saya. Assalamualaikum, a'udzubillah, bismillah, salam, puji Allah, ajak orang takwa dulu. Yang ini cara Nabi ajak kita. Lepas tu amma ba'du. Ini cara Nabi ajak. Nak cakap dengan Aisyah tu macam tu, nak tunjuk kata satu benda tu besar, Nabi tak tahu nak kata. Nabi kata apa? Aisyah, oh cerita terlangkau sebelum Nabi di rumah Nabi ni bagi khutbah dulu loh. Tak apalah tinggal cerita tu, bukan ada nak bagi khutbah. Tinggallah tak apalah, kerana Nabi khutbah dari sahabat kata siapa yang lupa fitnah ni, dia ni jadi orang tak betul. Maka sahabat Nabi semua bila dia dengar dengan Nabi khutbah lalu tu dengan apa kata keluarga aku keluarga baik, keluarga aku keluarga terpelihara, maka bangun seorang daripada golongan Aus. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku bersama dengan hang, dan kalau aku tahu orang Aus yang punya kerja, aku potong kepalanya. Dia bangun dalam khutbah Nabi. Kata Nabi khutbah tu apa Nabi dia Aisyah Allah. Okey, sama boleh orang tadi. Cerita tertinggal dia macam prison break lah, ada cerita dia tentang dia dengan pakam dia lebih kurang macam tu. Sambung. Ni kat you ada tak ada sembahyang lah ni. Saat lagi kira last sekali tuan-tuan kita sembahyang sama-sama dah. Okey. Lepas tu, lepas jadi lalu tu Nabi duduk, Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa annani rasulullah amma ba'du. Bila Nabi kata-kata lalu tu Nabi kata Aisyah, kalau kamu daripada kalangan orang yang baik dan kamu tak buat benda-benda macam itu, pasti Allah akan selamatkan kamu. Ini cerita yang ada sebulan lah. Tapi kalau kamu ada, itu dia Nabi cakap dulu. Itu yang kata kesan ke Nabi itu. Nabi bagi ayat kuah dekat Aisyah. Nabi tak kata Aisyah aku tahu apa tak buat. Nabi tak kata begitu. Nabi pergi dekat Aisyah lepas amma ba'du, Nabi kata Aisyah, kalau kamu orang yang baik dan suci, kamu tak buat benda tu, pasti Allah akan selamatkan kamu. Tapi kalau kamu buat, sudah Nabi sebut. Apa perasaan isteri kalau dengar suami kita begitu? Aisyah cerita saya lagi. Siapa nak buat dia? Apa suruh godang dia? Dia bila Nabi kata, kalau kamu buat benda tu Aisyah, maka taubatlah kepada Allah. Kerana sesungguhnya orang yang bila dia buat salah, dia buat taubat, Allah akan terima taubatnya. Nabi sebut lagu tu. Dah lah abang sebut taubat. Hamba pula kata Allah nanti terima taubat. Mana kata Nabi kata dekat Aisyah tu seolah-olah macam hang buat tak? Kalau hang sungguh-sungguh buat, maka taubat Allah terima taubat. Aku bukan nak kira cerai engkau, tapi kalau hang buat taubat dekat Allah, maka kata seolah-olah macam ada macam macam tu Nabi tak kata. Apa situasi dia? Nak kata lebih tapi Nabi kita kena jaga adab dengan Nabi, jangan kita tak buat Nabi. Nabi bukan kata Nabi ni tak cerdik, jangan kata Nabi ni confuse, jangan. Nabi dibina atas wahyu. Setiap cakap Nabi, kalam Nabi, jalan Nabi, bergerak Nabi, angkat tangan Nabi, semua dipayung oleh wahyu. Jangan cakap lebih kurang dengan Nabi. Okey? Jangan cakap lebih kurang dengan Nabi. Keluarga Nabi pun sama, jangan kata tak suka, tak berminat, diam sudah. Dia ada setengah dia tengok ni apa orang pergi sanjung Habib lah, mari nanti Habib nama sini Habib Syekh. Nama sini apa doa jangan depa keturunan Nabi hanya dia bercakap dengan esok mana akhirat pun depa yang akan masuk syurga dulu, Nabi nak bagi depa dulu, kita belum tentu. Jadi kalau tak suka dia macam tu saja. Jadi Nabi jadi macam tu sampai Nabi kata ke Aisyah, kalau kamu perempuan yang baik, pasti Allah akan selamatkan kamu. Kalau kamu ada buat benda tu Aisyah, maka kamu taubat, Allah pasti terima taubat tu. Aisyah kata apa? Aku bila dengar Nabi kata macam tu, air mata aku bercucuran itu. Kerana dia minat Aisyah cerita dalam hati itu, dia menangis kerana dia tak sangka Nabi kata macam tu. Maka terus dia kata ke ayah dia, ayah tolong
Sayyidina Abu Bakar jawab Nabi. Abu Bakar seorang yang sahabat Nabi, pembantu Nabi, dia kata Aisyah, aku tak tahu nak kata apa dengan Nabi. Maknanya kata bukan tak tahu, bukan bahasa kita. Tak tahu lah kata apa ini, tak pernah dengar cakap. Bukan, dia salah baca hadis tu. Saya kira silap baca kata, oh ya Abu Bakar kata lagu tu kan Nabi. Bukan Abu Bakar kata. Dan Abu Bakar kata Aisyah, tak tahu nak cakap. Tak tahu nak put words itu Nabi, tak tahu. Kata, Mak, tolong cakap dekat Nabi. Dia cakap lagu tu juga kat Mak dia. Mak dia pun jawab macam Abu Bakar. Aku tak tahu nak kata macam mana dekat Nabi. Tak tahu nak put words macam mana. Sebab yang ni Nabi. Nak kata Nabi tak betul Nabi. Tapi nak kata anak dia baik. Tapi Nabi bagi kata dua lagi. Nampak tak dia punya genting tu Allah puji sampai macam tu. Tu yang kata Allah tu dia nak yang tadi kita ceritakan incident dia tadi. Allah puji sampai macam tu. Sampai sebulan lepas nak turun. Nabi betul-betul macam tu. Jadi bila Aisyah dengar macam tu, Aisyah jawab, yang ni kata Aisyah dengar jawapannya. Dia kata apa? Kata Aisyah dalam hadis, aku pun jawab kepada Nabi. Aku orang muda. Masa tu dia muda lah dengan Nabi. Aku orang muda. Quran pun aku baca tak banyak. Tu tak Aisyah kata Quran baca tak banyak tu. Wah, kata apa kali lah. Tapi nak jawab ke Nabi tu, aku orang muda. Quran aku baca tak banyak macam apa. Tapi aku tahu kalau sekarang ni aku habaq dekat kamu, dia kata dekat Nabi ni, suami dah. Aku habaq dekat kamu, aku perempuan yang baik dan Allah tahu aku memang perempuan yang baik. Aku tahu kamu pasti akan percaya. Itu kata suami dia. Sampai Nabi Muhammad SAW. Itu kata kadang-kadang ustaz ni dia tak sini dia garang kata tuan-tuan kahwin banyak lah, tuan-tuan kahwin banyak. Saya boleh tengok mata isteri kata okey dah tuan-tuan, pilih satu saja. Dia takut juga tak ada. Walaupun isteri saya tak ada, dia takut juga nak cakap betul. Ada kata betul. Sebab tu dia kata orang perempuan suami kena pilih elok-elok. Saya untuk mana pun dia kena backup kita. Tengok Aisyah macam ni keadaan dia berdiri atas hak dia, sebab itu dia boleh bela Nabi. Jangan berkata lelaki saja tu kena main mengaji tu baca kitab apa, jangan perempuan pun kena sama tu. Okey, sambung. Bila kata-kata macam tu, aku perempuan muda, tak banyak, tak umur tak tinggi, Quran pun baca tak banyak. Tapi aku kalau aku kata siapa kata aku perempuan baik dan memang Allah tahu aku perempuan baik, kamu pasti tak akan percaya. Dan kalau aku kata aku perempuan jahat, tetapi Allah tetap tahu kata aku perempuan baik, kamu tak tahu nak keputusan macam mana. Maka aku boleh kata satu saja, aku petik balik apa yang Nabi Yakub ayah Nabi Yusuf Nabi Yakub kata dalam cerita dia, fasabrul jamil hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia isteri cakap betul. Dia kata isteri Nabi itu, dia kata aku ambil balik kata-kata Nabi Yakub, fasabrul jamil, sesungguhnya sabar itulah yang cantik, hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku serah pada Allah, Allah saja yang akan membela. Dia kata bila aku kata macam tu Nabi, aku paling buka mata, bercucuran air mata aku menangis. Maka Nabi bila dengar dengan Aisyah kata begitu, Nabi itu kata Nabi. Walaupun Aisyah jawab begitu, Nabi kata, ambil, mana saya tak baca Quran kepada aku. Nabi tak jawab begitu. Patutnya Nabi jawab begitu. Aisyah tak tahu baca ayat tu, aku boleh sambung lah ayat tu. Padahal Nabi bila dengar macam tu, Nabi hanya tenang dan Nabi diam saja. Nabi tak kata apa. Kemudian Nabi bangun daripada tempat itu. Nabi nak keluar daripada pintu Nabi. Tuan-tuan nampak tak dia punya ujian dia sampai Nabi pun kena. Kita takkan orang fitnah kata kita nak buat lagu tu sebab sudah nak buat lagu mana. Allah akan uji sampai tahap genting dia. Sampai tengok Nabi. Sampai isteri cakap lagu tu Nabi tak tahu apa. Susah lagi Nabi kali orang itu. Tak berhenti Nabi depan pintu. Masa tu sahabat ramai berada dengan Nabi. Bila Nabi berhenti depan pintu, perlu meleleh. Mana dia? Wahyu turun. Time tu wahyu turun. Time tu dah sebulan wahyu turun. Allah Tuhan uji Nabi Allah. Kita kalau kita bercerai dah baru sikit kan dah nak cerai.
Ini sebulan boleh tahan macam tu. Itu kita kata tadi Nabi ajar, kalau boleh lawan cakap baik, tak boleh diam. Nabi keluar pintu dan keluar lagi. Kalau politik Nabi duduk diam, maka dia tahu kata yang ni wahyu dah turun. Yang Aisyah dia tahu itu jawapan daripada Allah, dan habaq dengan semua orang kata dia perempuan yang baik. Tapi yang lain macam Abu Bakar, isteri dia, sahabat-sahabat lain, dia tengah bertunggu ni keputusan dia apa ni? Aisyah betul ke Aisyah tak betul? Turun dulu dia detik tonton pada detik dia kosong macam ni. Faham tuan dah tahu dah endingnya. Lepas detik betul. Jadi saya sekarang dah tahu dah jawapannya. Jadi bila belum detik Nabi terima wahyu Nabi kali dengan Aisyah Nabi sebelum dengan Aisyah Nabi kata apa? Berita gembira buat kamu Aisyah, Allah telah membenarkan akan kamu. Bila dengar lagu itu, Aisyah punya seronok, dia bilang dia peluk Aisyah. Bila dia peluk Aisyah, dia kata, Aisyah, Allah dah bela ha? Bangun, bisalam balik lagi kamu tu. Kan tadi dia bercakap, kan Nabi lagu tu kan, tu bisalam balik. Apa jawab Aisyah? Aku tak mau lebih dekat Aisyah jawab lagu tu. Dalam hadis pun tak boleh buka baca. Aisyah kata, aku tak mau lebih dekat dia, aku laju. Tuan, yang tak keluarga Nabi, dia ada asam garam. Loh, dekat luar tadi saya nampak tuan-tuan punya apa? Dia ada jual itu kan. Ada satu buku tajuk dia Wajah Kasih Rasulullah. Baca buku itu dia cerita untuk keluarga. Tapi saat ini kalau lari satu jangan lupa duit saya 25% aku promote. Ada tapi kitab tu saya dapat daripada Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jofri. Dia kata dekat saya, Ustaz jangan lupa cari ini buku baru nama dia Wajah Kasih Rasul. Saya punya cari. Kemarin baru saya jumpa dekat kuis, dekat masjid kuis ada jual. Baru sampai kemarin juga saya beli 3 buah simpan dekat rumah nak baca. Satu untuk saya, satu dekat rumah, satu untuk ayah saya. Saya masih tahu tuan-tuan pun ada jual. Beli yang tu untuk keluarga kita. Tengok macam mana Nabi blend dalam keluarga. Cucu dia apa dia. Tapi tak usah beli sekarang. Dia aku cerita dulu saya. Aisyah kata apa? Tak mau pergi jumpa Nabi. Dia merajuk dekat Nabi. Bila Nabi tu kata, jangan macam tu Aisyah. Pergi bangun dekat Nabi. Pergi dekat dia. Nabi kata, nah Aisyah kata, aku tak mau bangun dekat dia. Aku bukan Nabi dekat dia. Sebaliknya aku kena bersyukur pada Allah. Allah yang tahu apa siapa dia. Dia yang bela. Dia kata macam tu. Tapi ending cerita dia lepas tu dia dengan Nabi. Alhamdulillah. Jadi elok Nabi tunjuk dia dan sebagainya. Nanti tak nak baca. Cuba tengok dalam itu ada Aisyah. Wallahu itu cerita kata Allah uji sampai tahap dia begini macam tu. Tentang asal cerita kita apa? Tak kan, asal cerita dia seorang Nabi tu dia doa untuk kaum dia, ingat tak? Itu asal dia dah berlalu sampai ke zaman Nabi lah. Kenapa tak balik awal dia? Musa bukan ceritanya, Musa sebagai contoh Nabi Musa tadi bila dia sampai ke dalam sana tu anak ayam tu habis Fir'aun kat tengah-tengah. Tapi nak cerita apa kata? Diuji. Dia diuji. Sama macam Nabi tadi, dia angkat tangan, dia kata apa? Ya Allah, kaum aku tak mau dengar cakap aku. Turun apa yang patut pada dia. Bila dia kata macam itu, dia walk out daripada dia punya perkampungan tadi. Dia tinggal kaum dia. Bukan dia tinggal sebab apa? Dia tinggal sebab dia terasa hati dia pada kata dekat dia. Bila dia berjalan, dia bawa diri dia sampai di satu penampak. Penampak kau penampak JT. Nabi apa kan? Kita tahu tadi Nabi apa? Nabi kena makan dengan ikan kau. Nabi apa? Nabi dulu jangan Nuh buat kapal. Nabi Nuh buat kapal, Nabi Yunus kena makan dengan ikan kau. Nabi Yunus sampai dekat tepi itu, dia tengok kapal nak jalan. Dia kata dekat supaya ikan itu, boleh tak aku tumpang sekali? Kata kami kena yang orang bermain sekali dengan kami. Maka dia boleh kapal itu, berlayar kapal itu. Kaum dia apa jadi? Kaum dia ribut sampai. Maka dia pun terkejut tengok ribut itu. Yang inilah satu-satunya kaum yang Allah cerita dalam surah Yunus. Ada cerita ni apa dia? Ribut mai dekat mereka. Mereka terkejut tengok ribut mai banyak. Mereka takut dengan siksaan Allah. Terus semua geluk ke dataran. Mereka minta ampun dengan Allah. Mereka terima ajaran Nabi Yunus tadi. Maka Allah berhenti bala turun dekat mereka. Inilah satu-satunya kaum dalam sejarah manusia. Bala mai dekat mereka. Tetapi Allah hilangkan balik sebab mereka bertaubat. Kaum mana? Kaum Nabi Yunus. Ini satu. Yang lain semua anak. Nabi Nuh, Nabi Banjir,
Tiba-tiba kapal itu pukul Allah. Nak buang barang tak boleh sebab orang terlalu ramai. Mereka nak kena buanglah orang yang asing. Yang asing hanyalah Nabi Yunus. Tapi ketua kapal sayang dengan Nabi Yunus. Dia kata kita cabut undi. Maka undi pun dibuka. Buang nama, kelonok nama, cabut-cabut Yunus, cabut-cabut Yunus, cabut-cabut Yunus sampai 10 kali nama Yunus. Maka dia kata Yunus memang dia nak suara yang terjun. Maka Nabi Yunus terjun dia. Ikan sambal bila duduk dalam perut ikan itu, maka Nabi Yunus bermula tahu bahawa Allah nak tunjuk pengajaran untuk Nabi Yunus. Nabi Yunus kata, La ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin, inni kuntu minaz zalimin. Bila dia berzikir yang itu sepanjang ada, maka Allah bawa ikan itu luahkan dia di tepi pantai, tepi laut tu apa kan, tepi laut lah kan, bukan pantai pula, tepi ikan poh hidup nama lah. Cikgu, cepat. Cikgu geografi. Ikan poh hidup nama lah. Laut lah, tepi laut lah. Jadi pergi dekat persisiran laut ni, jom. Pantai lah, betul? Pantai lah. Nampak tak membenarkan kata-kata aku? Biar aku sesat di dalam dunia yang fana ini. Jadi dia pergi dekat tepi pantai tadi, keluar Nabi Yunus, keluar Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam keadaan kurus kering, tidak makan. Allah nak jaga air Nabi. Allah tutup dengan pokok-pokok, buah semua keluar. Dia makan, dia jadi sihat. Ketika itu matahari condong bayang-bayang panjang lebih daripada bayangan badan manusia. Maka ketika itu Nabi Yunus sembahyang 4 rakaat sembahyang asar. Inilah orang yang mula-mula sembahyang asar. Itu ceritanya. Baru cerita siapa sembahyang asar, belum cerita sembahyang Id. No, muslimin, tak apa. Saya bawa cerita ini, saya bawa cerita ini untuk beritahu dekat kita. Kita lama dah sembahyang, tapi cerita ni hari ni baru kita tahu. Orang tanya, Ustaz ni daripada mana Ustaz? Kami ni cikgu kena ada buku rujukan. Oh, buku rujukan. Buka kitab Muniyah di Muslim, halaman yang ke-12. Kitab Muniyah, halaman yang ke-12. Okey. Baik, sambung. Boleh lagi sambung? Memanglah boleh. Semua dengar saja ni yang bercakap. Okey. Dia ada lagi, tapi sebab saya tak sempat nak cerita, jadi saya sebut. Yang awal sembahyang subuh adalah Nabi Adam, dia ada cerita dia. Yang kedua sembahyang zuhur Nabi Ibrahim. Yang sembahyang maghrib Nabi Isa. Yang sembahyang isya Nabi Musa alaihissalam. Alaihissalatu wassalam. Ini nabi-nabi yang mula-mula sembahyang pada waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, waktu zuhur. Inilah nabi-nabi yang sembahyang. Baik. Maka perbuatan sembahyang itu dibawa turun-temurun sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi bawa kepada kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Habis dekat itu Ustaz ada dan siapa-siapa nak tanya soalan. Jangan tanya Ustaz, cerita saya itu asal lagi panjang lagi cerita tak nak sembahyang lagi nak tanya lagi. Ada soalan? Adik-adik semua faham? Boleh? Understood, alright. Sembahyang adalah satu benda yang sangat penting, sebab itu dimulakan dengan niat. Ini rukun yang pertama, iaitu niat. Niat ni nak cerita dia bila kita buka, bila ditanya kepada semua ulama-ulama dalam karangan mereka, kenapa niat yang mula-mula sekali? Maka semua orang kata niat adalah ibu kepada segala amalan, kerana dia duduk di bawah innamal a'malu bin niat. Cikgu tahu dah benda tu, maka niat kita kena jaga. Tadi pagi sebelum sampai, okey berhenti saya, niat pun ada cerita tadi. Tadi pagi sebelum sampai sini, rektor sudah panggil saya, dia kata Ustaz, pukul 9 jumpanya saya pergi jumpa dan dia akan tersampai. Rektor jumpa saya, ini pesan kedua saja. Pagi dia kata, okey Ustaz nak pergi haji dah, semua okey. Saya kata saya nak pergi haji, ini tolong doa kat saya, dah selesai. Betul dia kata, kita duduk sama-sama, maka kami duduk pada bersama. Dia bawa cerita ni dekat saya, cantik
Kenapa? Itu soalan. Kenapa? Maafkan saya, saya mohon maaf dulu kalau isu ini sensitif di korupsi, saya tak tahu, tapi izinkan saya cakap. Saya cuba cari perkataan yang paling cantik untuk saya dulu, okey? Cuba bayang, kenapa anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan tidak sah taraf ataupun anak luar nikah ataupun dalam bahasa biasa kita kata anak yang halal itu, kenapa kebanyakan orang masuk dia dalam tempat kita panggil kok jamban, kemudian flush, kenapa banyak di tepi atau sampah, kenapa banyak di sungai-sungai yang kotor, kenapa di situ tempatnya, kenapa tidak di tempat-tempat yang dekat masjid, kenapa kebanyakannya pergi ke situ? Kita bila fikir-fikir, kita kata dia nak cari jalan cepat, dia tak tahu nak buat apa, dia nak ni, dan cuba tengok kenapa yang lahir sembunyi-sembunyi, lahir dalam toilet, lahir dalam bilik store, lahir dalam tempat-tempat yang kita rasa bukan tempatnya. Rupanya bila kita tengok balik, tengok saya bawa kata, ni rektor cakap kat saya, jadi saya sampaikan tentang sebab dia bersoalan. Rektor kami, dia seorang saintis, dia pengurusi nuklear Malaysia, Profesor Aizuddin Ahmad. Profesor Aizuddin Ahmad, betul? Profesor Dr. Aizuddin Ahmad, betul? Dia seorang saintis dan pengurusi nuklear Malaysia. Jadi kami ni pandai buat bom, tuan-tuan tahu? Itu kami punya soft skill kami, pandai buat bom. Jadi bila dia cakap kita, dia menggunakan sains, saya menggunakan Quran. Kami suka berkongsi maklumat dan pin each heart. Dia hati dia, saya pin dengan Quran, dia pin saya dengan sains. Saya pin dengan dia Quran, dia pin saya dengan sains. Dan ini antara yang kami dapat tadi dalam lebih kurang 15 minit, setengah jam pagi tadi saya bersama. Dia kata, Ustaz cuba bayang. Sekejap, saya nak tanya, sini ada 18 tahun ke bawah? Ada ya, tetapi Allah, macam mana kira kita rawat? Saya menggunakan bahasa kita lah, tinggi mata, okey? Okey, benar cikgu? Bahasa tinggi mata, okey? Cikgu, betul tu cikgu faham kan? Tak, bahasa tinggi mata sampai sakit mata. Ada lagi ni. Okey, sambung. Dia ketika mana? Cuba bayangkan. Suami isteri ataupun lelaki dan perempuan ketika mereka berhubungan, macam mana? Allah, kita tahu kenapa kita tahan mana? Ya, saya dapat dah. Ketika mereka bercinta, kita tak faham kan? Saya nak tanya tuan-tuan, benih lelaki cinta itu di salon. Tak terlupa, tak pasal dia mana. Ketika cinta itu di salon, menunjukkan kata dia ada, dalam English word kita kata there's a very thin line separating between the good and the bad. Apa ni? Aku pun saya kata cakap putih. Dalam bahasa kita kata apa?
satu garisan yang halus yang membezakan di antara yang keluar itu yang baik ataupun yang tidak baik. Dan yang baik itu dia berasaskan kepada satu sumber. Kejap sumber kita sebut tadi. Dan ingat tak cikgu bila kita belajar dalam sains, dalam beribu-ribu hero yang dilahirkan, ada satu superhero. Dia yang akan penetrate cinta dia kepada orang perempuan tadi. Bahasa bunga ni kan. Faham je. Jangan cuba-cuba tak faham. Kenapa yang satu itu dia yang berjaya? Dan kebiasaannya satu yang berjaya akan keluar jadi insan seperti mana yang ada ini. Bukan yang kena buang dekat tepi. Sumber dia ialah niat. Sebab itu masa nak bercinta kita kena baca doa. Dulu saya malu nak cerita, sekarang tidak lagi. Sebab tu bila kita nak bercinta dengan suami isteri, kita kena baca doa. Doa itulah dia, kita kata apa? Dia switch on. Ada satu switch dekat kita, kita niat saja. Maka niat itulah yang memberikan Allah Ta'ala satu isyarat. Allah salurkan dalam saluran itu yang baik yang akan keluar melalui saluran itu. Walaupun yang sebelum itu keluar adalah najis. Jadi bila dia keluar itu, yang hero tadi pun dialah yang bawa niat dari ayah dan ibu dia untuk melahirkan dia. Itu kata niat tadi. Sebab tu niat is so powerful. Bayangkan kita cakap bahasa sini, tapi dia tak cakap bahasa ayat-ayat cinta tadi. Dia cakap ayat-ayat yang dahsyat. Saya dengan dia perlu diskusi. Jadi saya kata betul. Yang ni Nabi cuma sebut kepada kita melalui innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebab itu bila mula niat jadi cikgu, ayahnya dan mula muslimin nak sembahyang, nak ibadah apapun, niat kita tolong jaga, termasuklah belajar dan mengajar. Tuan-tuan, maafkan saya, semua yang ada ni mungkin beza dengan saya umur 28. Sini kali kau umur 27 pada 27. Makna kata umur kita beza tak jauh lah. Beza tak jauh. Makna kata kita sempat hidup di zaman cikgu-cikgu tua dulu. Yang jenis rotan tak kira nyawa dia ni. Oh, dia kira salah dia bagi melekat huruf C tu. Yang 10 ayat tu. Ada ni kena, saya pun kenal juga. Tapi apabila jadi ustaz dia orang. Dia sempat pukul kawan-kawan saya kat surau tu. Dia tak lo gitu tu. 4 orang. Dia cikgu ni terkenal pula dengan orang yang pandai main badminton. Betul ni. Saya tak ada cakap pun. Di kalangan tuan-tuan ni ada seorang senior saya, nama dia, saya panggil dia Ustaz Fuad. Fuad Arsyad, dia ada dalam ni. Ustaz Fuad, angkat tangan Ustaz Fuad. Anak dia ada kat situ. Dia senior saya cerita, dia tahu cerita tu. Khatok sini nama dia ustaz lah, dia terkenal dengan orang yang buat teroris badminton, dia tangan, dia nak smash saja. 4 orang ada, dia panggil zoom, bunyi kawan tu tahu bangkat kalau tu, muka merah. Dan dia kata, hero, bukan dia buat tak ada. Seorang, bagi orang kedua, bagi orang ketiga, orang yang keempat, ada buku ke lagi? Dia tersilap kata dia pergi dulu. Orang tak tahu beza bunyi. Dia terus orang yang tak ada buku. Kita sempat hidup zaman tu, betul? Semua. Tapi saya nak sebut tuan-tuan apa dia? Tuan-tuan tengok macam mana ikhlas daripada didik kita. Tengok macam mana kita jadi hari ini. Tapi cuba tengok hari ini bukan apa jadi. Niat cikgu tu ada setengah yang mengajar dalam keadaan sebab tak ada kerja apa mengajar. Niat ni dia terlibat dengan siapa tak?
Maaf saya cakap, untuk yang mana yang jadi rasa diri dia tak berguna. Tuan-tuan bisa ada orang yang sebut, Ustaz, saya rasa diri saya ni tak berguna lah. Nanti semua masuk sekolah boleh kembang nanti. Dan kebanyakannya anak-anak yang jadi macam ni, dia dah anak-anak yang ke bawah lah. Tahu anak-anak tu sebab apa? Bila mak bapak dia kendong dia masa mula-mula, mak bapak dia kata apa? Hang ni accident ni, betulnya tak dapat. Cikgu, tak faham-faham lagi. Nampak tak ada? Dia pronounce benda tu. Dia pronounce benda tu. Dia kata dekat anak dia sesat. Dia nampak dalam keadaan hati dia tak mahu. Sebab itu budak tu dia rasa dia tak ada makna dalam keluarga. Pasal apa? Yang keluar pasal dalam saluran tadi tu, yang bawa dia dengan bawa air. Kalau keluar ni leceh, kalau sangkut leceh. Bapak dia dah niat dah betul bawa air. Tengok-tengok sangkut semua. Jadi anak dia jadi bawa. Pasal apa? Niat tadi. Akhirnya dalam muslimat, cikgu-cikgu yang saya kasihi, itu yang pertama dalam sembahyang, jadi jaga niat tu yang ada. Jadi cikgu-cikgu kalau nak bawa cerita kat kamu, nak bawa benda-benda macam ni, bagi dia pendapat. Jangan kita saja dapat tak buat ilmu ni. Apa faham tak yang saya cerita dari ke sini? Nampak dia faham tu tak berhenti. Lebih faham tak daripada apa? Cikgu-cikgu yang saya kasih sebenarnya, nombor 2 berdiri tegak. Yang ni dia ada action movie sikit. Cikgu berdiri tegak dalam sembahyang. Cikgu tengok ini kesilapan yang akan terjadi di orang belakang. Tiap ni tengok ke TV boleh tak? Tengok TV lah. Kalau ada nombor telefon bawah TV tu boleh telefon nombor tu boleh cakap. Tentu di kaca TV ada. Okey. Tengok kebiasaan dia jadi macam ni tau. Bila kita sembahyang, yang ni jaga. Saya minta maaf, orang perempuan saya tak tahu sebab saya tak biasa bergelumang dalam tempat orang perempuan yang sembahyang. Orang lelaki ya memang itulah tempat sembahyang saya. Allahu Akbar. Imam baca surah, kemudian imam rukuk. Bila imam rukuk, kita main daripada jauh, kita nampak tambah belakang sana, nak main ke sini jauh macam ni. Kebiasaannya orang akan membuka langkah 1,000,000 atau langkah 1,000. Time tu kalau letak kamera, syok dia. Ulang kalau kali tu. 15. Time tu kalau pasang saya syok, buat ulang-ulang. Dia buka langkah 1,000 nak sembahyang. Bila dia sampai dekat soft, dia duduk. Allahu Akbar. Dia terus buat lagu tu. And then tu imam memang tak bangun lagi. Dan dia sangka dia dapat. Saya kata tak dapat. Sebab dia kena duduk. Allahu Akbar. Berhenti sekadang-kadang. Subhanallah. Dan bukannya Subhanallah. Bukan begitu. Dia kena Subhanallah. Jadi kita kena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Kalau kita Allah touch and go, you go. Tahu? Jangan buat orang lelaki kebiasaannya ada buat macam tu. Sebab tu saya kata orang perempuan saya tak tahu lah. Kalau lari dalam terkung saya tak tahu macam mana gambaran. Bunyi kali kau. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Tapi kalau orang lelaki saya tahu. Sebab saya tengok. Tolong jangan buat macam tu. Sebab hadis Nabi bagus masbuk dengan muafiq ni. Nabi semua jelas. Nabi kata apa? Berjalanlah kamu ke arah sembahyang dalam keadaan tenang dan bersahaja. Dan bila yang kamu dapat, teruskan. Yang mana kamu tinggal, kamu tambah. Menunjukkan perkataan Nabi tidak ada langsung rasa Nabi marah kepada kita bila kita tak dapat rakaat itu. Nabi tak marah langsung kalau kita tak dapat rakaat itu. Bukan kata siapa yang dapat dia lebih bagus, siapa yang tak dapat dia tak bagus. Tidak. Hadis Nabi kata kalau kamu dapat rakaat itu, sambung saja. Yang mana tertinggal, tambah. Itu bahasa Nabi. Tapi kita buat seolah-olah siapa yang dapat dia paling bagus, siapa yang tak dapat dia paling teruk. Jangan macam itu. Sebab apa? Daripada nak dapat rakaat itu, sembahyang dia tak dapat terus. Wallahu a'lam. Okey, berhenti. Setengah jam lagi. Assalamualaikum. Lama. Ada nama muslim cikgu yang saya kasih sekali. Sebab tu cikgu kita kena ada stamina, tu cikgu kena bersenam sama lah.
Saya paling climax saya bisa buat 4 hours non-stop talking. 4 hours. Ya Allah, cikgu balik flat tu. Macam kemarin 2 jam 3 lembar. Ada rest sikit-sikit. Tapi saya abang cikgu tu bercakap budaya ni memang sangat letih. Cikgu tolong jaga stamina. Mesti kalau mesti buat jalan morning walk ke abang, mesti kena buat. Wallahualam. Okey, sambung. Bila berdiri tegak, bila kita berdiri tegak, dalam keadaan tegak, terutamanya cikgu terlibat dengan hari sukan. Cikgu, siapa yang patah kaki, siapa yang kaki terpeleot, siapa yang kaki dia terjadi apa-apa yang menyebabkan dia tidak boleh berdiri lama. Dia bukan duduk atas wheelchair, dia berdiri, dia boleh berjalan pergi sekolah, cuma dia pakai tongkat. Bila tanya dia, hang boleh berdiri tak? Dia kata, aku boleh berdiri tapi tak boleh berdiri lama. Tanya dia balik, boleh berdiri ke tak? Dia kata, boleh tapi tak boleh lama. Dah, aku nak tanya, hang boleh berdiri ke tak? Boleh tapi tak boleh lama lah. Kita kata boleh, cikgu berdiri di rukun. Jadi tarik kursi macam satu haji belakang tu, haji Assalamualaikum, haji duduk belakang, ambil kursi letak depan. Tapi haji dia berada duduk, jangan kacau. Kita ambil kursi kita, jangan bergaduh dengan haji, ambil kursi dia, letak kursi kita elok-elok dekat ni, berdiri, Allahu Akbar, sama kadar tadi, Subhanallah, maka duduk. Dan teruskan sembahyang kita sehingga bagi salam dalam keadaan duduk. Tetapi yang poin dia berdiri lagi. Siapa yang dia boleh duduk berjalan, dia boleh duduk di mana-mana, tiba-tiba sembahyang dia pergi duduk, batal sembahyang dia. Yang tu kena diperhatikan ya. Nanti cikgu nanti anak buat kita patah kaki apa, tolong ingat belakang. Okey? Berdiri tegak apa nanti? Berdiri tegak adalah dalam sembahyang fardu sahaja. Mana kata cikgu kalau masa nak sembahyang tahajud, nak sembahyang taubat, masa tak larat nak bangun, boleh sembahyang duduk cikgu, tak ada masalah. Sembahyang sunat boleh duduk. Habis berdiri, ada soalan tadi ada nak tanya? Tak ada, cikgu clear? Masuk ke takbiratul ihram. Okey, sedia dalam ni kita nak takbir ramai-ramai. Saya kira 1, 2, 3 kemudian kita takbir. Boleh? Okey, 1, 2, 3 takbir. Cikgu buat benda yang betul, saya kata. Tapi dalam sembahyang selalu kita buat tak betul. Kenapa? Tadi saya ada kata cikgu dalam ni kita nak sebut takbir ramai. Ada tak saya kata? Saya tak kata, saya kata kita nak takbir, betul? Tapi bila saya kata takbir, semua Allahu Akbar menunjukkan apa? Takbir duduk di sini cikgu. Dia duduk di sini, bukan di sini. Sini bonglo cikgu. Dia duduk di sini. Bila kita berdiri sembahyang mesti sebut Allahu Akbar. Lelaki ke perempuan mesti kena sebut. Siapa tak sebut batal sembahyang dia. Dia tak duduk ni. Yang ni sunat ni, angkat tangan ni. Macam ni ke, macam ni lah, macam ni lah, macam ni pun ada. Mungkin dia waiter ke apa, kita tak tahu. Dia bawa-bawa penyakit waiter tu, kita tak tahu. Tapi saya nak sebut kata, dia bukan duduk di sini. Kalau yang ni tak angkat pun Allahu Akbar, sah sembahyang dia. Dia duduk tegak kan. Allahu Akbar, sah sembahyang dia. Tapi kalau kita yang angkat tangan betul-betul sungguh-sungguh ni, orang kita jadi heran. Dia ni aku tekan remote pos ke? Apa buat senang-senang? Kita rasa macam tu, tapi dia nak amalkan dia, tapi dia sungguh-sungguh. Jadi dia pun angkat. Okey, nampak? Boleh nampak? Jadi ingatkan kawan-kawan, siapa yang hadir pada hari ini, yang mana ilmu bermanfaat, tolong sebarkan pada kawan-kawan yang tak hadir. Okey? Itu cikgu, itu salah satu kaedah
buat salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disambung. Jadi bila takbir duduk di sini Allahu Akbar, maka niat kita duduk di dalam kalimah Allahu Akbar itu. Jadi bila duduk dalam kalimah Allahu Akbar, maka Allahu Akbar. Jangan terlalu panjang sehingga Allah. Bila yang itu? Tapi saya pesan ke kawan-kawan tu sudah cari pesan kawan. Dah kawan tu takbir dia baca panjang. Allah. Kacau aku lah. Sibuk tangan dia begini dulu. Jangan. Benar-benar tu jangan buat. Bagi pelan-pelan. Dia pernah pelan-pelan, bagi dia pelan-pelan. Tapi saya abang jangan sampai macam tu sehingga dia bawa kepada lawa dalam sembahyang. Apa dia? Khalid. Allah. Astaghfirullahaladzim. Allah. Sehingga kita lihat dia dulu nasyid kan? Oh ya, janganlah untuk cikgu dia sikitnya. Allahu Akbar. Andai kata kita nak masukkan yang itu memerlukan takbir yang panjang, kita kata maka imam Makkah tak sah sebenarnya. Sebab dia ada sana. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus. Yang kalau kata kita kata Allahu Akbar. Kalau dia tak sah, dia pendek. Allahu Akbar. Dia itu lintasan saja. Aku nak sembahyang kerana Allah. Aku nak sembahyang zuhur kerana Allah. Aku nak sembahyang zuhur kerana Allah. 4 rakaat. Boleh. Aku nak sembahyang zuhur. Aku nak sembahyang fardu zuhur kerana Allah. Serta tangan kita dulu boleh. Tak ada masalah. Okey. Takbir. Satu lagi. Lafaz takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ada setengah orang dia tak boleh sebut Allahu Akbar, tapi dia kena sebut Allahu Akbar juga. Contohnya orang Turki. Ini selalu saya tanya. Orang Turki dia kena sebut Allahu Akbar. Sini ada orang Turki tak? Tak ada semua orang Melayu kita. Jadi tak ada lagi Akbar. Kalau ada tu nak Mesir nak orang kata. Kalau kita pergi ke Mekah, memang kita akan dengar ramai daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kat Kaabah tu dia akan buat lagu tu dia bunyi Akbar. Jadi cikgu saya hafal siap-siap. Orang Turki dia tak boleh nak sebut Allahu Akbar, dia sebut Allahu Akbar. Jadi jangan pergi tegur mereka, Allahu Akbar lah. Mengaji nak habis lagi. Cikgu jangan. Kena solid. Okey? Dia kena sebut ke mana Allahu Akbar. Dia tak ada huruf kaf, dia ada huruf ja. Jadi dia sebut Allahu Akbar. Okey? Wallahu a'lam. Habis ada soalan, takbiratul ihram. Okey. Jadi yang rukunnya ialah Allahu Akbar. Adapun tangan ini sunat. Siapa yang nak angkat betul-betul begini keadaannya. Tangan kita seperti condong ke hadapan begitu. Dan renggangannya bukan renggangan yang besar begitu. Dia sekadar sahaja begitu. Okey. Allahu Akbar. Okey. Letak di dada. Sini ada orang yang letak kat atas ni. Lama-lama. Ya, saya pasal jumpa. Ini buat. Ingatkan dia duduk diri saja, dia buat macam buku ke apa kan. Allah. Ismail kita. La ilaha illallah. Yang ni mungkin nombor 4, tetapi yang ni paling panjang. Cikgu dengar elok. Saya harap mic pun akan jadi kekal elok macam ni sebab yang ni melibatkan perkataan. Nombor 4 surah Fatihah cikgu. Aina dan muda muslimin dan muslimat yang saya muliakan, nombor 4 adalah surah Fatihah. Jadi bila kata Fatihah, dia surah yang kena dibaca. Bila kata baca cikgu, bila anak-anak murid tanya, cikgu kenapa? Baca ialah susunan perkataan yang dilakukan oleh lidah dan bibir yang disertakan dengan keluar suara. Jadi kalau buat begini, itu bukan baca. Awak buat begini. Iya kenapa dulu? Cikgu, dia bukan baca.
Baca mesti disertakan dengan suara. Dia mesti kena dengan suara. Jadi mesti baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Quran engkau mesti relax. Quran dia ajak kita dalam keadaan relax. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan buat cikgu-cikgu teruk sangat. Cikgu jangan. Anak murid tengok dia jadi takut nak belajar Quran. Anak murid tengok takut cikgu. Nak sebut elok boleh tak ada salah, tetapi jangan teruk. Sebab kalau Quran ajak begitu, maka Quran ini kan dia tanya fahal min mudzakkir. Quran tanya fahal min mudzakkir. Ada susah kan dengan Quran? No. Quran tak susah. Jadi dia kena sebut muka kita kena selamat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia mesti kena dengar muka dia cikgu. Jadi bila semuanya cikgu muka tengah. Tenang je. Walaupun imam baca panjang, faham dekat imam, tapi tenang je. Tenang. Bagi salam nanti, tuan imam memang macam tu. Aku tak suka dia. Okey? Muka mesti tenang baca Quran. Jadi, kalau kita tak tahu betul huruf, dia tak melibatkan muka. Kalau kita tak tahu sebut huruf wad, jadi kita tak payah sebut huruf wad dalam keadaan wad. Itu teruk cikgu nama. Dia wad duduk di mulut saja, jadi muka dalam keadaan mata yang macu. Jadi dia wad. Jadi mata kita biasa. Ataupun huruf sya ataupun ja. Dia duduk di mulut cikgu. Jadi dia kena ja. Dia tak payah ja. No. Nanti hamster lagi. Jadi jangan cikgu saya ajar kita untuk kita. Jangan buat macam tu. Baca Quran sebab kita Abu Jahal dengan Abu Sufyan malam-malam curi dengan Nabi baca Quran. Quran ini dia jadi attraction kepada orang untuk dengar. Tapi kalau orang tengok kita baca macam tu, tak boleh. Macam apa orang? Wajahna, wih, lebih Arab daripada orang Arab. Itu orang problem tu. Macam kita kata kita nak duduk di masjid, dia halaman di masjid jangan lupa dia i'tikaf masjid. Kita duduk di masjid kita niat i'tikaf. Dia tak mau dia nak jadi i'tikaf. Lebih Arab daripada Arab kata-kata. Arab i'tikaf. Harful kaf. Jadi dia duduk di mulut cikgu. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, Quran dia duduk di mulut. Okey. Bila kata surah Fatihah, yang selalu salah ialah alladhi lidah kita keluar cikgu. Alladhi lidah kita keluar. Jadi dia tak boleh jadi cikgu dengar. Tengok. Kita panggil apa? Pembelajaran melalui pendengaran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi. Siratal ladzi dengan siratal ladzi. Ada beza tak cikgu? Kan ada beza. Jadi kita boleh dengar beza tu. Siratal ladzi salah. Siratal ladzina. Nampak tak beza dia? Ladzi. Beza. Jadi z salah.
Bila salah cikgu, dia membatalkan sembahyang cikgu. Fatihah tak sah kalau kita tak ulang balik. Okey, pesanan. Rukun yang kita cerita, kalau contohnya berdiri tegak, kita salah tadi tak buat. Okey, susah yang tu contoh kita kata. Rukun misalnya, rukun. Dia tak rukun ada elok dia buat macam ni. Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah. Subhanallah. Nampak tak? Dia tak rukun ada elok kan? Jadi rukun dia itu batal. Tetapi dia tidak boleh ulang balik dari ini. Allah Ustaz kata tak boleh macam tu. Dia tak ingat ni. Dia nak rukun balik. Jangan. Batal terus semayang. Memang kena tahu dia kena semayang. Kalau kita tak batalkan dia lagi, kita cuma ingat kata rukun tadi tak dah batal. Cuba ingat elok. Saya tak ulang. Dia rukun tadi apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu. Jadi dia tak rukuk dengan tumaninah. Jadi rukuk dia tadi tak kira. Jadi rukuk tu dia kena ingat, aku rakaat kedua tadi, aku rukuk tak kira. Jadi sebelum dia nak rakaat akhir tu, masa rakaat akhir tu, dia kena naik balik tambah satu lagi rakaat. Sebab rakaat tadi tu tak kira. Cara dia ialah tengok elok. Kita ambil sembahyang yang paling mudah sikit. Kira sembahyang maghrib kita kata 3 Jadi tengok sembahyang maghrib. Sekarang dia berada di rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Jadi dia duduk rakaat kedua ni, dia baca katalah surah Qul huwallahu, dia baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi rakaat pertama Qul ya, rakaat kedua Qul huwallahu. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila dia dah baca macam tu, dia rukuk Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Rukuk dia tak kira. Jadi rakaat tu round yang kedua tu memang tak ada, tapi dia kena sujud macam biasa. Dia kena buat sujud, duduk di atas lalu sujud balik. Allahu akbar. Kenapa dia naik balik dia tadi bertahiyat awal? Sebab rakaat tu tak ada. Dah batal rakaat tu. Jadi rakaat ketiga dia, sepatutnya rakaat ketiga bertukar menjadi rakaat kedua, dia kena tambah lagi satu rakaat. Boleh faham tak cikgu? Faham lebar. Alhamdulillah. Silakan. Macam tu silakan. Okey. Jadi kalau rukun buat, dia kena ulang tambah rakaat. Tapi kalau baca salah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia tanya, Ustaz berkata al-ladzina, dia boleh patah siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka sembahyangnya selamat. Kalau ada habis Fatihah tadi dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, salah kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sehingga akhirnya Allahu akbar. Tadi dia salah, dia salah kan? Dia tak bilang balik kan? Jadi Fatihah dia tak kira, maka rakaat itu tak ada juga. Dia kena kira macam kita buat sembahyang maghrib tadi. Jadi jangan batalkan sembahyang. Selalunya kita bila dah rosak sembahyang kita tak buat sujud ke apa kan? Kita astagfirullahalazim, balas sembahyang lain je lah. Cikgu, sembahyang bukan boleh buat lagu tu cikgu. Kita ada Allahu Akbar kabiru, ada awal-awal dari itu. Kita dah angkat, kita punya pledge dari Allah. Kita tak boleh dah buat lebih kurang, lebih batal lagu tu tau. Dia tengok-tengok, cuma nak tahu tak duduk antara bersujud dah tadi. Astagfirullahaladzim, sembahyang lain je lah. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ingat Tuhan, memanglah sembahyang yang akan jadi sah. Janganlah, sembahyang kita tak batal. Cuma tak sah benda tu. Jadi sebelum bagi salat, tengok balik sebab dia ada tertib rukun 13 tu. Tertib untuk apa? Untuk cek balik tak mana yang tak kenal tadi. Oh, rakaat kedua tadi. Baru balik.